Assalamualaikum, apa khabar? Saya berdoa kita semua sedang menunggu-nunggu hari Arafah ya. Saya di Malaysia tetapi saya rasa banyak orang sedang membuat rancangan untuk hari Arafah ya. Macam di Masjid Putrajaya, di Masjid Besi ya. Insya-Allah besok ada qiyamul lail, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, pun ada Quran Hour. Apa kata kita hidupkan Quran Hour besok ya, insya-Allah pukul 9 ya. Dan saya rasa kita bertuah berdoa kita panjang umur, Allah hidupkan kita hingga ke esok hari supaya kita dapat beribadah dan berpuasa kerana fadilat dia sangat-sangat tinggi. Sebenarnya kita mesti ingat ya, yang paling penting tujuan hidup kita ni untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak ada niat langsung untuk beribadah, alangkah ruginya. Dan macam sekarang dah nak masuk waktu asar ya, mungkin dalam 12 minit lagi. Saya nak cadanglah siapa yang follow ni, terutama pada hari Sabtu, Ahad, yang kita tak bekerja, di mana kita ada peluang untuk mengawal waktu kita, selalu niatkan untuk kita solat tepat pada waktu. Maknanya belum masuk waktu, kita dah ambil wuduk dan tunggu waktu solat. Katakanlah kita nak tidur, kita nak rehat kan. Sebelum tidur tu kita niat dah berapa jam kita nak tidur dan doakan kepada Allah supaya kita dibangkitkan sebelum waktu berapa minit lah, supaya kita boleh mengambil wuduk, dah siap nak solat. Maknanya sebelum waktu lagi Allah belum panggil, kita dah tunggu. Kita cuba kita berdoa ya, sebab besok hari wukuf ya, hari yang banyak sangat doa. Dan kalau kita tengok WhatsApp semua tu, banyak sangat doa-doa senarai yang diberikan ya. Saya pun dapat juga, dan saya cadangkan kita semua tengok, pilih siap-siap doa apa yang kita hendak. Dan sangat-sangat penting untuk kita ni hidup faham pada kuasa doa dan betapa kuasanya kekhusyukan solat. Dan kalau kita nak solat ni, kita hendaklah supaya fikir tentang nak beribadah, nak solat ni. Sebelum waktu solat tu mungkin setengah jam tu kita dah fikir nak solat. Maknanya solat tu become our agenda utama. Kita buat apa-apa pun fikir bila waktu solat pukul berapa, sentiasa conscious ya. Kadang-kadang kita boleh buat timer kat jam kita supaya 10 minit sebelum masuk waktu tu kita. Allah heran kenapa saya pakai cermin mata ya. Saya buat pembacaan sedikit. Saya suka baca buku ni ya, buku Prof. Wan Masri. Kusru namanya Allah dan juga Asmaul Husna ya. Sebelum tunggu waktu tu mungkin baca sikit. Saya nak kongsi ya, apa yang Prof tulis ya. Bagus sangat. Okey, saya akan tunjuk apa dia tulis, seperti macam ni lebih kurang, tapi tak ada nampak ya. Okey. Dia tulis macam ni. Menyeru, memohon dan merintih keampunan dari Ya Afu, nama Allah Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab. Maknanya macam kita kata ginilah, Allahu Rabbi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami'. Sesungguhnya kasih sayangmu terlalu banyak terhadap kami. Pemberianmu yang penuh melimpah ruah, yang tidak bertepi dan tidak pernah terhenti. Dan siapa tanya saya tu macam melahirkan feeling berdoa tu, kita tu skrip yang Prof. Wan Masri tulis kat buku dia ni ya, sangat-sangat Kusru nama Allah. Kita kadang tak pandai nak berdoa ya. Dia punya sekarang baru masuk asar, pemberianmu yang penuh melimpah ruah, yang tidak bertepi, tidak pernah terhenti, tiada daya kami membalasnya. Ya Allah, kami mengucapkan syukur setinggi-tingginya di atas pemberianmu. Ya Wahhab, Ya Maha Memberi. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Tawwab. Engkau yang Maha Pemaaf, pengampun lagi penerima taubat. Kami sering kali melakukan kesalahan, kemungkaran kerana kejahilan dan keingkaran kami. Kita mesti mengaku salah. Ya, kami sering tertipu dengan tipu daya syaitan yang sering menipu kami, dan sering kali juga kami mengikut hawa nafsu kami. Maafkan, ampunkan dan terimalah taubat kami, Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Tawwab. Sesungguhnya Engkau lah mengampunkan dosa-dosa hamba-Mu walaupun sebanyak buih di lautan. Sungguh lagi tinggi keampunanmu. Ya Allah, Ya Khaliq, Ya Allah, Tuhan yang menciptakan kami. Sesungguhnya kami berada di alam buana ini hanyalah semata-mata untuk mengabdikan kepada-Mu.
Ingat dia, kita ni sebenarnya tujuan hidup untuk abdi. Kalau tujuan kita bukan untuk abdi, alangkah ruginya. Kita buat tujuan hidup nak suka kaya, lawa, orang puji, orang sanjung. Allah, kesian. Kesian hidup, kesian macam ni. Ya Allah, kami sedar sesungguhnya kami dahulunya tiada dan Engkau yang menciptakan kami dengan penuh kesempurnaan dan mengajar kami sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Engkau ya Razak memberikan kami segala jenis punca rezeki yang kami sendiri tidak mampu mengadakannya untuk kami gunakan di dunia ini sebagai pengabdian kepadamu dan menjalankan amanah khalifah di muka bumi ini. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang diwujudkan atas muka bumi ini hanyalah untuk taat dan patuh kepadamu. Seperti mana tak ada patuhnya matahari, bulan dan bintang tidak pernah kenal erti ingkar dan kemungkaran. Namun kami, ya Allah, sering kali lalai dan mengikut hawa nafsu. Kami lalai dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, walaupun Engkau telah berikan semua kesempurnaan di dalam penciptaan kami ini. Ya Allah, kami sedar kami wajib taat kepada perintah-Mu. Terlalu banyak dosa dan kemungkaran yang telah kami lakukan sehingga hari ini. Namun ya Allah, kami sedar sesungguhnya Engkau ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, ketelanjuran kami dan kejahilan kami ini. Masya Allah. Sebab itulah penting Pelangi Suci, Prof jangan nak jadi macam siapa-siapa. Kita nak jadi hamba Allah yang baik. Kita nak jadikan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita idolakan sesiapa selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doa pada Allah. Siapa nak baik, yang lima caranya. Berdoa, ilmu, buat amalan soleh, cari persekitaran yang baik dan juga belajar ilmu tentang kehinaan dunia dan kemuliaan akhirat. Cari ilmu. So contohnya buku macam saya beli lah, cuba beramal pada kenal nama Allah dulu. Kenal Allah, senang kita beribadah. Kalau kita tak kenal orang yang kita sembah, macam mana kita pergi tuan rumah orang tu, kita tak kenal dia. Lepas tu macam kita pergi rumah Allah, pergi masjid, ya. Ini iktikaf bagi orang lelaki, orang perempuan pun. Jadikan masjid rumah kita, ya, dan masjidkan rumah kita. Maknanya apa? Bila masjid tu rumah kita, makna kita ni sama ada masjid atau rumah, dua je. Dan kita masjidkan rumah kita, kita cari alat, kalau ada ruang sedikit, ya, kalau tempat kita nak mengaji, saya kongsi tempat nak mengaji, ya, siapkan tempat mengaji, ya, siapkan kawasan yang bersih, budak-budak tak lalu, walaupun kecil, walaupun satu sejadah, jadikan tempat kita wanita untuk utamanya. Itulah ruang masjid kita. Sangat penting untuk cari tempat yang khas. Kalau kita ada meja study, ya, buku ni nak dapatkan saya tak tahu, cuba Google sekejap saya tengok. Mana yang jual ni? Saya beli daripada supplier lah. Tapi cuba you all Google lah Prof. Dr. Wan Masri, ya. Nak beritahu, saya bukan ibadah haji saya kat rumah, ya, ni saya kat rumah saya. Bukan ibadah haji ni rumah saya, ni wallpaper Madinah. Ya, wallpaper Madinah ni memang saya beli lama dulu untuk saya merasakan suasana. Supaya sentiasa ingatlah bila tengok Masjid Nabawi, ingat sunnah Rasulullah. Dan saya nak kongsi tadi, saya dengar ceramah Yusuf Mansur. Dia kata ada ulama daripada mana beritahu macam ni. Dia kata first ambil gelas. Ya, ambil gelas air bersih, tengok dalam gelas tu, tentukan tidak ada apa-apa yang kotor, ya. Kemudian minum 3 kali teguk macam sunnah Rasulullah. Senang tak benda tu? Senang kan? Jadi kita ni belajar cara Rasulullah, ikut sunnah Nabi, nak keluar bila air, anak-anak kita belajar, kita amal, ya. Dan bagus kalau kita dapat buku-buku tentang Syama'il Muhammadi, apa-apa kisah Rasulullah, nak tahu daripada awal. Maknanya kalau macam ni lah, kita kadang habis tenaga duduk follow Instagram, Twitter, nak tengok apa orang ni buat. Sedangkan orang yang kita baca, kita tengok tu, bukan boleh tolong kita mengucap kalau nak mati, betul tak? Ya, kenapalah kita nak ikut sangat apa orang tu buat, nak pakai macam dia pakai. Tetapi kalau Allah tak terima, buat apa? Kita kalau boleh, apa yang Rasulullah buat, cara dia solat, cara dia, Rasulullah sunnah yang kuatnya, Rasulullah tak pernah tinggal solat duha, tak pernah tinggal solat witir, tak pernah tinggal solat tahajud. Itu yang kita nak buat. Rasulullah suka buat solat sunat, ya, rakib dan
uh, ba'diyah, solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, puasa Senin Khamis, baca Quran. Benda ni lah yang kita nak cuba amalkan. Sebab itulah kalau kita berdoa beri kekuatan. Lepas tu kita cari ilmu. Jangan kita belajar semayang apa tak ikut ilmu betul-betul. Tutup aurat, ambil wuduk betul-betul ya. Tentukan wanita sekalian, wuduk tu biar betul. Cuci air makeup tu betul-betul. Saya dah masuk asal, saya tak solat lagi, tengah tunggu suami saya dia ambil wuduk ya. Siapa yang tu boleh wuduk cepat-cepat. Kemudian kita hendaklah cari persekitaran yang baik. Jadikan kita semuanya ahli masjid ya. Ahli masjid, bawa anak-anak pergi masjid. Kalau anak kita banyak berkawan dengan ahli masjid, tentu dia akan jadi baik dan belajar tentang akhirat. So macam contohnya hari ni apa saya buat, saya pasang YouTube. Saya suka dengar Kiai Haji Yusof Mansur. Beliau seorang, cuba Google Yusof Mansur. Dia tadabbur Quran dengan dia seronok. Dia ada beberapa ribu orang tengok kat Indonesia. Sebab tu orang Indonesia sangat beruntung ya. Banyak kiai yang baik-baik, yang pandai berceramah. Dan ceramah mereka sangat menyentuh hati. Mereka semua sangat-sangat fokus membina generasi Indonesia. Sebab tu kita orang Malaysia, ruginya kita bergaduh sana, siapa betul siapa. Kita tak fokus nak cari salah orang. Sebelum kita cari salah orang tu, tengok diri kita tu. Solat cukup tak? Sebelum nak kata orang, nak komen orang, nak viralkan negatif, tengok solat kita tu cukup tak? Kalau cukup, tepat waktu tak? Kalau tepat waktu, berjemaah tak? Berjemaah, buat tak solat sunat? Dan khusyuk tak solat tu? Lepas tu buat tak solat yang sunat yang berat, yang besar, yang Nabi suka? Solat duha, solat tahajud, solat witir, jangan tinggal. Walau satu rakaat pun buat juga. So boleh tak kita ni semua ni orang Malaysia lah Kalau tengok Facebook, saya tak tengok Facebook orang lah, saya tak ada masa. Boleh tak tengok kita ni sibuk dengan apa? Betulkan diri ke? Kenapa saya pakai kacamata? Pasal saya nak baca buku tadi dan nak baca Quran. Lepas mayasan saya nak baca Quran. Saya pakai kacamata lah. Umur saya dah 58, tak nampak. Ya. So saya doa you all semualah ya. Berhentilah daripada benda-benda yang negatif. Ambil semangat Arafah esok. Seluruh dunia sedang wukuf meminta ampun, doa kepada Allah yang paling besar menggenggam dunia seluruh isinya. Kalau kita ada masalah di negara kita ke, di tempat kerja ke, mintalah pada yang menggenggam semua masalah. Kalau kita ada masalah dengan orang, doalah pada Allah menggenggam semua hati manusia. Kita ada masalah dengan orang tu pasal hati dia tak dibuka hidayah pada Allah. Jadi minta doa pada Allah, zat yang beri hidayah kepada orang tu. Maknanya kita tak ada kesusahan. Yang susahnya pasal tidak dapat pertolongan Allah. Pasal apa kita tak minta. Dan ingat, berdoa tu bukan nak beritahu Allah apa kita nak. Tak, Tuhan tahu dah, tak cakap pun. Berdoa tu sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah. Itulah sama-sama kita belajar. Ya, hentikanlah besok bagus raya Aidil-Adha, kita nak masak dan sebagainya, tapi fokus pada ibadah. Yang siapa buat korban, ucapan tahniah ya. So masa kat masjid tu lagi korban, janganlah bergaduh pula, kecil hati, finish Ingat kita semua, apa-apa ibadah kita buat, kalau nak mula bergaduh, kecil hati, itu belitan syaitan. Biar berlapang dada, buat aktiviti kerana Allah. Orang tak terima kasih, tak apa. Jangan ingin dihormati, dikagumi, dibalas budi, dicintai makhluk, buang. Ingin memberi, membalas budi, menolong orang. Harapkan hanya daripada Allah. Kita fokus memberi pada makhluk dan harap dapat daripada Allah saja. Ini fokus utama. Ya, kalau kita stres, tengok kita sedang mengharap pada makhluk. Ya, saya minta maaf kalau terkasar bahasa ya. Saya harap kita semua jadikan solat berjemaah asar. Dan lepas solat tu walau sikit baca Quran. Walau tak erti baca Quran. Ya, jadi ahli Quran, ahli puasa sunat, ahli tahajud dan ahli masjid. Ya, ahli solat malam. Sama-sama minta maaf atas terkasar bahasa. Tiba-tiba saya tertegak nak cakap saja. Tak pernah pula saya dengan mata telekun nak cakap, tapi tegak hati saya. So minta maaf, jumpa lagi. Assalamualaikum.